Hai guys, sebelum nak mulakan video, saya nak beritahu bagi video ni adalah ditaja oleh NZ Cleaning. Bagi NZ Cleaning ni, dia adalah satu syarikat yang provide cleaning service. So, kalau korang rumahnya selepas renovation kan rumah sangat kotor kan. Kalau kita buat pembersihan dengan sendiri memang satu kerja yang susah payah. Oleh itu, baik kita lantikan satu company cleaning service untuk buat pembersihan perumahan kita. Bagi satu section mereka charge tak sampai RM100, 70 hingga 90. Terpulanglah apa package yang korang ambil. Kalau ambil 2 section maksudnya 4 jam 2 orang datang, paling maksimum pun tak sampai RM200 di Lempah Kelang dan juga ada kat luar negeri. Kalau korang berminat dengan servis ni atau servis cleaning service, korang boleh terus contact nombor kat bawah sini. Korang boleh terus contact mereka untuk dapatkan quotation. Jom kita mulakan video hari ini. Rumah sudah siap, baru mendapati ada defect, mereka tak siap dan tak buat, hanya cabut stiker aja. Dengar bunyi kosong. Sini pun ada. Hai guys, selamat sejata dan selamat kembali ke channel saya, Ben Still Sharing. Bagi section hari ini adalah House to, rumah aku sudah siap. Dan saya akan membawa anda pergi mengunjungi atau tengok rumah saya yang sudah siap dan apa yang saya sudah renovation di rumah aku ni. Bagi carport ni tak banyak buat pengubahan, hanya sudah pasang auto gate, DC motor dengan harga 1450. Bagi video ni saya akan mention akan list provider atau supplier renovation rumah aku. So kalau saya sudah sebut produk-produk atau bahan yang mana korang berminat, korang boleh tengok description kat bawah. Saya akan sediakan link dan korang boleh pergi merujuk kat bawah link itu. Bagi carport saya tak banyak buat renovation, hanya saya buat shoot rack. Dan saya ada buat plaster ceiling L-box 7x16 kalau tak silap saya. Ada buat wiring semula, ada kipas dan 2 lampu. So bagi plaster ceiling ni korang jangan keliru ini panggil L-box juga. L-box dia ada 2 jenis. Yang satunya dia ada luang keluar, lepas tu ada lampu T5 memanjang balik ke ceiling. Dan tu saya tidak advise lah atau tidak recommend untuk buatnya, sebab di sini dia kira juga tempat luar. Oleh itu dia akan ada serangga yang tahu terbang, ada burung, memudahkan mereka buat sarang kat dalam dan payah sangat lah kalau kita nak kemaskan. So that's why lah saya buat L-box yang seperti ni. Keduanya L-box ini saya boleh simpan wiring dan saya tidak perlulah bertepuk-tepuk kat dalam ceiling ni, lepas tu nak tampar balik tu memang payah sangat lah. So that's why saya nak buat L-box ni untuk simpan wiring. Dan dalam ni saya pun sudah sediakan yang lebih. So in future saya tambah lampu atau apa-apa pun senang, cuma ada kat dalam satu saja. Dan saya pun sudah buat plug untuk CCTV yang berjenis Xiaomi atau IP camera. So bagi shoot rack ni adalah 4.5x8. Nampak tinggi sebab di permukaan saya tidak buat di lantai, saya bagi naik satu kaki. So mengapa saya nak buat macam tu? Sebab senang kita nak cuci lantai. Sebab ini adalah melamai. Dia pun kayu juga. Kalau plywood juga kita buat duduk kat lantai, so susah jugalah kita nak cuci apa ke, memang tak berapa praktikal. That's why saya naikkan. Dan bagi ruang ni, mengapa saya nak buat ruang ni? Okey, contoh seperti ni. Kita nak ambil kasut kan, kadang-kadang kita tangan ada memegang beg ke atau telefon, so kita boleh meletak kat sini dan kita duduk, tukar kasut, lepas tu kita ambil balik. So bagi ruang lubang ni dengan praktikal dan boleh letak pokok-pokok hijauan untuk hiasan. Rack sidai baju ni amat praktikal. Sebab mengapa? Kalau hujan kan, tiba-tiba hujan, kita boleh terus tarik. Kita tarik saja. Tahu banyak orang yang suka rack yang dia fleksibel.
Dia tampar, dia tembuk kat dinding, lepas tu dia tarik. Andaikan katalah saya tembuk kat sana, tiba-tiba hujan, saya nak satu persatu baju untuk selamatkan dari hujan. Dan pada masa yang matahari begitu terik, saya nak hanya kat sana je untuk sidai baju. So why not saya ambil yang ini? Saya boleh tarik ke sini, ada kipas untuk kantungkan semua baju dan sidai baju kat luar. Dan guys, bagi video ni mungkin agak ambil masa yang panjang, so that's why saya akan bahagikan video ni kepada dua part lah. So bagi rumah sekarang ni saya belum lagi kemas sempurna, sebab memang payah sangat, susah sangat nak kemaskan satu rumah dari lama ke baru. Oleh itu guys, korang jangan expect sangat rumah aku akan jadi macam ID sangat lawa, sangat mewah lah, tak ada. So saya punya renovation taklah ID, taklah mewah sangat. Semua pun ikut praktikal yang mana saya rasa sesuai untuk saya. Jom kita masuk. Sekarang saya berada kat ruang tamu aku dan dining area. So korang boleh tengok, kan saya dah kata rumah aku renovation tak mewah mana, tapi semua pun ikut praktikal. Kalau nak mewah senang je, kita letak satu lampu kantung aja, korang akan rasa wow. Tetapi bagi saya, mengapa tak ambil lampu kantung, walaupun satu pun saya tak ambil? Sebab kalau korang jenis yang tidak rajin untuk kemaskan rumah, lampu kantung, sesiapa yang pernah memiliki rumah dan duduk rumah sendiri, lampu kantung memang kena ambil masa tenaga untuk kemaskan setiap bulan, 3 bulan, sama ada 1 tahun. Yang sesiapa yang pernah kemas lampu tu, korang boleh komen apa perasaan semasa nak kemaskan lampu itu. Bagi ruang tamu aku ni, saya buat pastel ceiling L-box, jenis L-box. Dan bagi sini, mengapa saya turun banyak, sebab sini ada rangka. Dia ada rangka kat sini, terus saya terpaksa turunkan lebih banyak lah untuk L-box ni. Okay, dan bagi lampu saya ni dia ada 3 tone lah. Tone kuning, white dan white. Kat dinding area sana pun sama juga. So bagi ruang tamu dan dinding area, saya ada 3 mood lah. So sesuka hati, hari ni nak putih, esok nak kuning, dan lusa saya nak white, itu terpulang. Dan bagi kipas aku ni memang ada juga lampu lah. So seperti hari biasa, saya tak nak buka semua lampu, saya boleh buka kipas punya lampu. Nampak? So sana juga, sama juga, ada juga. Orang yang berumah tangga, korang pun faham lah, rumah korang ni tidak akan jadi macam ID design. Sebab rumah kita pun sudah ada 3 ID designer yang kecil-kecil tu lah. Kalau korang nak buat rumah korang ni sangat cantik macam ID design, tak perlulah. Sebab kalau korang ada ID designer yang kecil tu, tak perlulah bahasa duit tu nak buat ID design yang mana. So ni balang anak-anak aku, baju. So dinding area kat sini lah. Saya beli dinding set ni 4 caki. Sebenarnya dia ada 6 seated. 1 seat saya sudah ambil ke master bedroom. So bagi 5 seat memang sudah lebih cukupi untuk supply keluarga saya. Dan bagi ni, nanti kita letakkan makanan lah, kita hidangkan lauk-lauk ke dalam ni, kek ke. Dia ni memang amat praktikal, sebab dia ni memang menjimatkan tempat. Kalau korang nak beli, saya sediakan link kat bawah, korang boleh beli dengan sendiri. Ini saya dapatkan IKEA. Kabinet untuk sembahyang ni lama punya, saya bawa dari rumah lama, dan saya buat T5. Lukisan ni pun lama punya. Kita panggil apa? Saya tak tahu panggil apa ni, panggil kerusi tak tahu apalah. Okay, yang ni saya beli kat Lazada atau Shopee dengan harga RM99. Rack kasut ni saya sudah tak letak kasut, tapi ada balang-balang yang tak tahu apa ni, balang-balang lebih lah. Kita simpan kat dalam rack kasut. Bagi ruang rumah nampak kemas sedikit lah. So kita masuk ke bathroom. Okay, kita kemas lah.
Okay, so ini adalah bathroom kat bawah ni lah. Saya ada pasang shower screen. Dan korang akan tanya juga shower screen saya pasang berapa duit, apa tu kan. Kejap nanti, bagi video sampai akhirnya saya akan buat pencerahan berapa wang saya sudah spend. Bagi kekurangan lah, kekurangan bathroom ni, ini output untuk pipe ni dia terlalu sempit. So memang limit sangat lah kalau kita nak buat pilihan untuk pipe ini tinggi. Dan mengapa ada dua lubang ni? Korang boleh tengok tak? Dia sudut kat sini. Sebenarnya dia punya ni panggil apa? Shower ni kan. Mula-mula technician dia letak kat sini. So korang rasa logik tak? Shower kat sini. Tak logik kan? So nasib saya nampak dan saya panggil dia ubah kat sana lah. Dan mereka tak tampak balik. So ini menjadikan saya rasa tak sedap hati lah. So bagi cermin ni pun adalah bawa dari rumah lama. Rack ini saya beli kat workshop. Harga saya tak pasti sebab isteri saya yang beli. Dan saya tidak sangka, Rupanya pemasangan untuk water heater adalah begitu ni. Bagi aku rasa ni tak berapa kemas lah. Sekarang masuk ke dapur saya. So bagi dapur saya ada 3 set lampu. Lampu kat ceiling, downlight ada 3 yang berwarna putih. Dan eyeball saya ada 6 biji. Sebelah ni 3, sebelah ni 3. Pada masa malam so ada beberapa mood lah. Dan sini juga ada tabletop light. So bagi permukaan di sini saya guna laminate yang berjenis kayu. Kat sana saya guna cermin tempered glass yang berwarna pearl white. Korang yang pernah tengok video sebelum ni, ngapa saya hanya sengaja letak peti ais kat bahagian sini tetapi bukannya kat sebelah sini. Banyak ID designer ataupun berguna pemilik mereka apabila mereka nak buat kabinet, mereka terus akan mengedar ke sini. Dia mengaturkan ke sini. So mengapa saya buat ke sini? Kalau korang jenis yang perlumah tangga yang sentiasa memasak ataupun menggunakan dapur dengan sepenuh, korang akan perasan pintu peti ais sebenarnya boleh buka sampai sudut kat sini. Misal kata kalau peti ais kita kat sini, korang hanya boleh buka sampai maksimum 90 darjah sahaja. Tu mengapa kita nak letak kat sini? Taulah, kita boleh buka dengan sepenuh pintu peti ais. Dan kita pun tidak membazirkan tempat kompartmen. Sini letak snack anak-anak aku ataupun adik keluarga saya. Sini letak tin, Milo, susu. Atas letak barangan yang kurang guna, mungkin 2-3 tahun pun tak akan menggunakan dia. Kita letak ke bahagian atas. Pas ni sangat cute kan? Cukup lah kalau untuk letak kat dapur. Dan saya juga ada tengok orang letak kat dining area, master bedroom. Saya rasa tak cukup dah. Bagi luang untuk dapur ni memang cukup lah. Bagi sinki ni saya beli kat Shopee atau Lazada yang berwarna hitam. Tak tahulah teknologi nano ke apa ke, tetapi memang nice. Nampak istimewa sebab dia stainless steel yang berjenis gelap hitam. Dan dia memang pun seperti Disvision, dia tak mudah cala. Dan nice-nya dia ada seperti pipe ni apabila kita nak basuh apa kan. So dia ada beberapa option lah. Bagi meja ni saya guna custom dan saya nak putih, sangat putih. So ini pilihan saya lah. Dan bagi custom dia ada kekurangan, tahulah guys. Apabila kita letak barangan besi ataupun kaca, dia mudah ada kesan gelap seperti ni tahu. Tengok, kita ambil kain, kita lap, dia susah nak tangga. Oleh itu kita kena guna zip.
Orang dulu sangat suka guna zip. Kita hanya sedikit zip, dan kita ambil kain, kita lap dia. Tengok, senang untuk hilang kesan tegih di sini. So kalau korang nak buat koston, memang kena sedia ada zip. Tak tahu mengapa dia ada kesan-kesan begitu. Mungkin dia ni jenis batu juga. Dia koston kan, dia jenis batu juga. So batu dengan besi dia menggezet kan, dia menggosok kesan ni kan. Dia rasa memang ada kesan ni lah. Ini memang kekurangan yang tak dapat dielakkan. So tak apa, janji ada cara penyelesaian. So dengan exhaust fan ini memang apa, hood. Dengan hood ni, dengan oven, built-in oven saya beli kat Shopee ada Lazada. Masa I build ni adalah 2088 termasuk shipping. 3 benda ni. Ya, 3 benda ni 2088. Korang boleh merujuk kat link kat bawah. Dan di sini saya nak bercakap dengan anda, kalau korang rasa harga ada rendah sedikit atau tinggi sedikit, jangan salahkan saya, sebab harga dia mengubah-ubah. Termasuklah tukang-tukang rumah saya. Mungkin korang jangan compare harga saya dengan harga yang korang dapat. Mungkin anda dapat rendah ataupun tinggi, itu memang tak dapat dielakkan sebab kepanjangan, ketinggian yang tak sama, bahan berbuatan yang tak sama. Masa anda ambil quotation tu, masa yang apa pun tak sama kan. Okey, jom kita balik ke sini. So mengapa tempat masak saya letak kat sini? Saya tahu banyak orang dia letak kat sini, tapi sampai kat sini. Oh, sini lah exhaust fan. Tapi korang ada perasan tak? Kan sini ada curtain. Kalau exhaust fan suruh kat tepi, so sini memang akan kacau. Dia akan buat annoying kat sini. So ni adalah kekurangan kalau korang letak kat tepi sini. Dan kalau letak kat sini, kelebihannya di sini korang boleh set lah sos ke, minyak, bawang ke, bawang putih. Secara logik, bawang memang adalah tempat ada gas lah. Dan bagi relax stainless steel ni, saya dapat kat Lazada atau Shopee. Ini memang amat praktikal. Boleh susun dengan kuali kita, frying pan kita, semua dengan kemas. Tak mahal, bawah RM20 kot. Dan bagi rack besi ni, saya memang recommend anda guna. Kenapa? Kalau kita masak kan, kita masak hot bowl kan, kita masak sup ke apa kan. So di sini kita boleh letak. Jangan letak kat koston. Jangan letak koston, sebab ini risiko yang tinggi untuk rosakkan koston kita. So dapur kita suruh buat cantik, janganlah kita guna dengan kasar. So bagi rack besi ni saya dapat kat IKEA dengan harga RM25 kalau tak silap saya. Dan papan memotong ni, ya, saya advance korang ambil kat IKEA. So korang tengok, dia memang dengan susun dengan rapat dan kemas. Dan kelebihannya dia ni cukup berat. Semasa kita nak potong bawang putih atau daging-daging apa kan. So kalau papan ni cukup berat, bawang putih dia tak akan melepak atau berdebang ke sana ke sini. Kain ni saya harga ni kalau tak silap saya RM50. Anda boleh dapat kat IKEA. So bagi kain ni, untuk kita letak apabila kita cuci cawan kan, kita letak kat sini lah. Atas pun saya ada tempat-tempat untuk letak selepas dicuci lah. Bagi door ada 2 jenis. Kat permukaan atas saya guna 4G glass door. Mengapa panggil 4G? Sebab dia tak ada hanger. So that's why dia panggil 4G lah. Dan semuanya saya guna soft close. Mengapa macam tu? Sebab kadang-kadang tahu kan, kita gadget ke sini lah tengok, dia tak akan terkena jali kita dengan tiba-tiba. Kurang risiko kita cederakan jali lah. Dan kat bawah saya pun ada soft close. Nampak? Dia tak ada tiba-tiba tup, bunyi macam bunyi yang tiba-tiba.
So ni memang nice to use lah. Bagi door kat bawah ni kan, saya guna warna ni sebab saya nak balik rasa-rasa ala-ala kat rumah lama aku ni. Sebab rumah aku sebelum ni memang warna yang ni. So saya guna balik. So drawer ada dua jenis, satu besar, satu kecil. Yang besar ni biasa kita akan letak barang-barang makan, apa dipanggil apa kita tak sudu atau chopstick apa kan. Yang biasa saya buat open house akan buka kat sini lah, sebab sini lebih banyak. Kalau hari biasa saya, isteri saya, anak saya guna, kita guna yang ni saja. So bawah tu letak pinggan, mangkuk. Dan kelebihan kita letak dapur kat sini. So sini kita boleh buat kompartmen untuk letakkan pinggan yang lebih besar masa kita masak kan. So di sinilah kita boleh ambil pinggan untuk serve makanan kita, hidangan kita. So mengapa wajib letak macam ada dinding kat sebelahan? Sebab sini washing machine, sini mesin air, dan biasa sini kita akan pancur Milo, Nescafe kat sini kan. So memang dengan segi hygiene memang wajib letak pengasian ataupun kita panggil apa, dinding kot, partition, tak tahulah, lantak lah. Janji anda faham mengapa saya letak macam tu. Guys, bro dan sis, saya lupa cakap tadi. So tengok, dia ada pembahagian. Sebab di sini adalah private, ni adalah melamine chipboard. So korang boleh dengar tak suara dia? So mengapa letak macam tu? Misal kata kalau kat itu lubang keluar air kat itu washing machine kan, dia air dia naik. Misal kata banjir, saya pun boleh bertahan sekejap sebab ini adalah private. So ni aluminium. Ni aluminium sampai ke hujung. So kalau korang nak ambil chipboard melamine pun dia ada penyelesaian untuk mengelakkan dia rosak atau apa. Bagi pintu ni ada defect selepas lamination. Saya cuci, mengapa tak dapat cuci? Tengok, nampak ada kesan kotoran kat sini dan kat sini. Selepas lamination saya cuci rumah, saya sedaya upaya cucikan semua ni, tetapi tidak dihilangkan sebab kesan kotoran ini dia kat dalam stiker. So bermaksud sebelum mereka memasang pintu ni, memasang stiker ni, mereka tidak pihak pemaju atau pihak pekerja kat sini, mereka tidak bersihkan kaca pintu ni dengan teliti dan mereka terus tanpa stiker gloss ini. Bagi perkara ni saya akan submit dengan second defect. Mereka tengoklah, mereka nak studi buat tak buat. Secara logik saya rasa mereka akan follow up kot. Sebab ni bukan saya buat. Tak mungkin saya cabut stiker ni, saya buat kotoran dia, lepas tu tambah stiker balik kan. Tak mungkin kan. So ini memanglah kesan sebelum, kesan yang didapati sebelum buat renovation ataupun setelah kunci kepada aku. So ini bilik bawah adalah tempat aktiviti ataupun playroom for my kid. Ni letaklah mainan dia apa ke, okey, kerusi dan kompartmen untuk letak barangan mereka, beg lah, patung-patung yang dia lah, apalah ni lah. So ni lah bilik ke bawah, tak ada buat apa renovation, hanya pasang ada buat pasang ceiling. Original dia 11 kaki, saya drop 4 inci saja. Cukup mereka memasang itu besi aluminium, lepas tu pasang ceiling. Memanglah minimum letak 4 inci. 4 inci memang bagi aku ni memang tak suka sangat, rendah lah. So sekarang ni balance ada lagi 10.8 inci lah. Kaki kat ceiling height. So ini bilik store. So bilik store memang letak barang. Inilah bilik store. Kan banyak barang. So guys, bagi house tu untuk tingkat bawah rumah aku ni sudah tak ada apa-apa. So jom kita naik ke atas.